Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan topik perkongsian kita pada malam ni. Okey, bajet 2021 nak tunggu ataupun nak beli sekarang. Beli ni beli apa? Beli rumah. Okey, so bila kita tengok apa yang telah pun dibentangkan oleh YB Menteri Kewangan baru-baru ni, hari Jumaat lepas lah. So sebenarnya kalau kita tengok kan, sejak daripada awal-awal lagi, bila kerajaan wujudkan bantuan prihatin nasional, lepas tu kerajaan wujudkan pakej penjana, lepas tu dalam belanjawan baru-baru ni, belanjawan 2021, pun kerajaan membuat berbagai langkah lah sebenarnya, langkah yang telah diambil oleh kerajaan tu untuk membantu rakyat. Okey, dan saya nak share sikit lah, walaupun banyak perkara yang telah pun kerajaan lakukan, tapi ada segelintir daripada kita, especially mungkinlah golongan yang mungkin dia rasakan yang dia tak nak ambil tahu, ataupun dia dah tahu tapi dia malas nak ambil peluang tu. So golongan-golongan macam ni, minta maaf cakap lah, memang wujud dalam masyarakat kita. Okay, dan sepatutnya perkara macam tu tak berlaku. Sebab apa? Kalau ikutkan apa yang kerajaan bagi ni, kerajaan minta kita untuk grab peluang yang ada. Maksud saya untuk grab peluang yang ada tu, kita tak boleh nak tunggu benda tu datang kepada kita. Kan? Kita kena keluar, tampil ke depan, dan kita kena pastikan yang kita baca, kita tengok, dan kita what we call ambil lah peluang yang telah sedia terhidang tu, dan jangan tunggu sampai orang nak suap kita baru kita nak ambil. Jadi itulah yang saya ceritakan ni, sebab daripada apa yang saya buat, baru-baru ni saya ada buat FB Ads lah, saya ada buat Facebook marketing daripada page Hartanah dan Anda, di mana dalam Facebook marketing tersebut saya dah war-warkan lah, saya dah war-warkan, dan saya rasa reach dia pun dah dekat 50,000 dah sebenarnya. Saya dah war-warkan kepada masyarakat tentang inilah antara masa yang paling sesuai untuk tuan-tuan perempuan berfikir untuk membeli hartanah yang pertama. Those yang belum ada hartanah, sepatutnya sekarang ni lah mereka dah mula terfikir dan mereka dah mula mengorak langkah untuk membeli hartanah pertama mereka. Okay, tapi sadly to say lah, daripada FB Ads yang saya lakukan tu, ada komen-komen negatif yang telah pun saya terima lah daripada masyarakat. Mungkin mereka ni ignorance tu memang agak tebal sikit lah. Ignorance, dah lah satu dia ignorance, dia tak nak ambil tahu. Lepas tu dia menyalahkan pula orang yang nak memberitahu tu. Jadi saya agak terkilan lah, saya terkilan, dan saya rasa macam ni rupanya masyarakat Malaysia sekarang ni kan. Dia mencemooh, dia kecam, macam-macam lah. Dia kata mana nak dapat rumah murah sekarang ni, harga semua harga Yahudi lah, macam-macam lah dia cakap. So daripada situ saya dapat satu kesimpulan bahawa sebenarnya masyarakat kita ni, dia mungkin dia tak nak ambil tahu, tak nak ambil tahu, dan dalam masa yang sama dia tak ada usaha untuk ke arah nak ambil tahu tu. Okay, so bila kita tengok, kalau kita tengoklah sebenarnya, banyak sebenarnya langkah-langkah yang telah pun kerajaan buat daripada awal-awal dulu dengan prihatin nasionalnya, dengan pakej penjananya, dan yang baru-baru ni belanjawan 2021. Semua tu sebenarnya dibuat oleh kerajaan untuk membantu rakyat. Termasuklah dalam sektor hartanah. Okay, jadi apa yang saya nak kupaskan pada malam ni, insyaAllah tuan-tuan perempuan mungkin boleh terbuka minda. Mungkin ada yang di kalangan kita yang dah tahu, dan benda ni mungkin repetition lah, benda yang dah selalu mereka dengar, tapi tak salah sebenarnya untuk kita mengingatkan. Dan saya rasakan bahawa perkara ni perlu disampaikan, dan adalah menjadi tanggungjawab saya untuk menyampaikan maklumat tersebut. Dan saya mengharapkan agar tuan-tuan perempuan yang dah tengok rancangan live ni, yang dah dapat maklumat ni, untuk sama-sama kongsikan kepada masyarakat di luar sana. Sebab tu saya minta tolong share. Tolong sharekan video ni supaya mereka yang kat luar sana, yang masih lagi dalam dunia mereka sendiri, yang tak nak ambil tahu, yang rasakan bahawa semua ni omong-omong kosong, semua ni penipu belaka dan sebagainya, yang kata harga hartanah tak pernah turun, harga hartanah ni memang untuk golongan have-have aja kan,
Sebab mereka tak berpijak di bumi nyata sebenarnya. So kalau kita tengok kebanyakan mereka yang ambil peluang tu, tu ada pula yang suara sesumai mengatakan yang kaya terus kaya, yang miskin apa-apa ke dana. Sebab apa? Sebab yang kaya ni yang ambil peluang tu. Kan? Yang kaya yang tahu nak ambil peluang tu macam mana. Yang miskin ni, dia mungkin dah lah dia tak tahu. Lepas tu dia tak nak ambil tahu. Dia tak nak cuba dapatkan maklumat yang tepat, yang betul. Dan dalam masa yang sama dia menyalahkan pula golongan yang kaya sebab dia kata orang kaya ni dah ambil hak dia. Sebenarnya tak betul tu. Sebab kita sendiri sepatutnya kita kena kaji dan kita kena dapatkan maklumat yang tepat, yang sahih. Dan kita kena kejar peluang yang ada tu, kita kena grab. Dan tahun 2020 ni sebenarnya kalau kita, yalah mungkin ramai di kalangan kita yang dari segi ekonomi, dari segi pekerjaan dan sebagainya terjejas disebabkan penularan wabak COVID-19 ni kan. Tapi tidak boleh tidak sebenarnya ada blessing in disguise itu. Ada hikmah di sebalik musibah. Kita kena faham apa yang Tuhan jadikan tu semuanya ada hikmah. Semuanya ada hikmah. Dan saya percaya dengan apa yang berlaku sekarang ni, kalau kita tak ambil peluang tu, kalau kita tak gunakan kesempatan yang ada untuk memiliki hartanah pertama kita, insyaAllah mungkin orang lain yang akan ambil peluang tu dan kita yang ketinggalan. Okay. Alright, saya tak nak bagi mukadimah panjang sangat. Nanti ada pula yang terasa dan sebagainya. Tapi memang sebenarnya saya nak suruh orang terasa. Memang saya sengaja cakap macam tu sebab saya nak suruh orang terasa. Saya nak suruh orang nak jentik minda mereka. Nak bagi mereka tahu bahawa inilah masa yang paling sesuai untuk anda memiliki hartanah. Inilah masa yang paling sesuai. Kalau dikomparekan dalam 4-5 tahun yang kebelakangan ni, sekarang ni, tahun 2020 ni, ataupun mungkin tahun 2021 nanti, adalah antara masa yang paling sesuai untuk anda memiliki hartanah. Dan saya akan backup apa yang saya cakap ni, hujah yang saya cakap ni dengan fakta-fakta yang akan saya bentangkan sekejap lagi. Okey. Jadi siapa yang dah masuk ni, saya tengok sekejap komen-komen yang masuk ni. Ada Tuan Ashraf Afandi, Waalaikumsalam. Puan Lily Ismail, Waalaikumsalam Lily. Okey, dan share. Terima kasih Lily. Fakar Zirul pun ada, Waalaikumsalam. Okey, lama tak jumpa Fakar. Muhammad Ritaudin, terima kasih tuan-tuan perempuan yang telah pun join rancangan live kita pada malam ni. Okey, so kita teruskan dengan slide yang saya ingin kongsikan pada tuan-tuan perempuan. Okey. So apa yang telah diumumkan oleh YB Menteri Kewangan baru-baru ni berkenaan dengan hartanah dalam Belanjawan 2021. Okey, saya rumuskan perkongsian saya pada malam ni khusus untuk Belanjawan 2021 yang menyentuh tentang hartanah lah. So yang lain-lain tu mungkin tuan-tuan perempuan boleh baca, boleh kaji sendirilah. Macam mana kerajaan nak bagi pengeluaran QDSP akaun 1 500 bulan selama 12 bulan ke apa tu saya tak nak sentuh. Saya tak nak sentuh. Yang saya nak sentuh sekarang ni yang related tu property, yang related tu hartanah. Okey. So YB Menteri Kewangan telah mengumumkan dalam bajet 2021 perkara-perkara yang berkaitan dengan hartanah seperti berikut. Okey, yang pertama pengecualian duty stamp untuk surat cara pindah milik ataupun yang kita panggil sebagai MOT lah, MOT. Okey, surat cara pindah milik ni terbahagi kepada dua. Okey, saya nak kupas sikit kat situ. Kalau hartanah yang dah ada geran, geran ni sama ada dia ada geran individu ataupun geran strata. Okey, dokumen pindah milik yang kita gunakan adalah borang 14A. Okey, itu yang kita panggil sebagai MOT, Memorandum of Transfer. Okey, kalau hartanah tu masih lagi dipegang di bawah master title, individual title ataupun strata title-nya belum dikeluarkan lagi, maka dokumen ataupun instrumen yang diguna pakai adalah deed of assignment. Okey, jadi bila saya cakap MOT kat sini, surat cara pindah milik ni, dia merangkumi dua-dua lah. Untuk borang 14A ataupun borang pindah milik yang kita gunakan untuk yang hartanah yang dah ada title ataupun dia gunakan DOA, dua-dua boleh dipakai. Dua-dua boleh dipakai. Okey. Dan dalam bajet 2021 apa yang YB Menteri Kewangan maklumkan, ia terguna untuk pasaran primer dan juga pasaran sekunder. Maknanya dua-dua sekali. Okey, kita beli daripada pemaju pun kita dapat, dan kita beli daripada subsale ataupun daripada secondary market pun kita dapat. Kalau dulu HOC 2020 yang diumumkan sebelum ni,
dia hanya terhad untuk pembelian hartanah daripada sektor primer ataupun primary market sahaja, yang kita beli dengan pemaju, rumah under construction, rumah overhang dan sebagainya. Okay? Tapi dalam Belanjawan 2021, dia merangkumi semua jenis hartanah, semua jenis rumah, okay? Yang kita beli sama ada di pasaran primer ataupun di pasaran sekunder. Okay. Cuma yang saya nak beritahu kat sini, biasanya bila kerajaan dah umumkan melalui belanjawan, dia mesti disusuli dengan pengeluaran warta kerajaan. Kena faham tuan-tuan dan puan, bila nak enforce ataupun nak menguatkuasakan sesuatu perkara daripada orang kata apa, Kementerian Kewangan khususnya, pihak Kementerian Kewangan perlu mengeluarkan warta kerajaan. Okey. So untuk Belanjawan 2021 punya warta ni masih lagi belum dikeluarkan lah. Dan kita expect mungkin pada awal tahun depan, mungkin dalam bulan 1 ataupun bulan 2 barulah warta kerajaan tu dikeluarkan. Jadi belanjawan ni sebagai perkara dasar, yang mana apa yang dah diputuskan oleh YB Menteri dalam belanjawan tersebut perlulah dibuat warta kerajaan selepas tu. Dan warta kerajaannya belum dikeluarkan lagi. Okey, jadi perinciannya macam mana mekanismenya apa semua tu kita tak tahu lagi, setakat mana yang kita dengar tu secara dasarnya macam itulah. Dan saya minta maaf awal-awal kalau sekiranya apa yang saya sampaikan kat sini tak sama dengan apa yang dikeluarkan warta kerajaan dalam tahun 2021 nanti. Ada kebarangkalian mungkin apa yang saya terangkan tu dia punya pelaksanaannya berbeza sebab wartanya belum dikeluarkan lagi. Tapi daripada cakap-cakap dan pertanyaan saya dengan pihak bukan saya tanya dengan YB Menteri Kewangan terus tapi saya tanyalah di sekitar mereka yang ada authority lah. Dan mereka mengesahkan bahawa memang kali ini untuk Belanjawan 2021 pengecualian duty stamp ni terpakai untuk dua-dua sektor, sektor primer dan juga sektor sekunder. Jadi insyaAllah jangan risau, siapa-siapa yang masih lagi dalam dilema sama ada pengecualian duty stamp tu terpakai untuk primer saja, sebenarnya tidak, dia akan terpakai untuk dua-dua sekali. Terpakai untuk sektor primer dan juga sekunder. Beli secara subsil pun akan dapat insyaAllah. Alright? Okay. So tadi surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman ataupun loan agreement yang kita buat dengan pihak financial institution lah, dengan pihak bank ke, dengan dia adalah list yang disenaraikan tu, sama ada perjanjian tu Islamic financing ke, konvensional ke, tak kisah. So perjanjian pinjaman tu untuk pembelian rumah pertama. Okey, saya highlightkan di situ rumah pertama. Okey, dia hanya terpakai untuk mereka yang belum pernah membeli ataupun memiliki rumah sebelum ni. Dan saya highlightkan kat situ rumah, bukannya pembelian tanah kosong, bukannya pembelian lot commercial, rumah kedai dan sebagainya, hanya terhad untuk rumah kediaman pertama sahaja. Jadi mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan yang tertanya-tanya, kalau saya beli tanah kosong, tanah pertanian ke, tanah bangunan ke, yang tak ada rumah dalam tu, adakah saya layak untuk dapatkan pengecualian duty stamp ni? Jawapannya tidak. Dia terhad untuk rumah kediaman pertama sahaja. Okay, dan ada yang mungkin tertanya-tanya, saya pernah ada rumah sebelum ni dan sekarang ni saya nak beli rumah yang kedua, adakah saya layak untuk dapatkan premitan ataupun diskaun duty stamp ni? Jawapannya tidak. Hanya terhad untuk pembelian rumah pertama sahaja. Okey, rumah pertama yang macam mana? Rumah pertama yang berharga RM500,000 dan ke bawah. Kalau nak beli rumah harga RM501,000 ke RM500,099 ke, tak layak. Tak layak. Terhad untuk RM500,000 dan ke bawah. Kalau RM500,000 genap-genap boleh tak? Masih boleh lagi. Masih boleh lagi. As long as dia RM500,000 dan ke bawah. Yang ke atas tak boleh. Okay, kena faham even RM1 lebih pun tak boleh. Tak boleh, tak layak untuk dapatkan premitan ataupun diskaun duty stamp ni. Okey. Okey, dan syarat seterusnya, perjanjian jual beli ataupun sale and purchase agreement mestilah ditandatangani bermula dari 1 Januari 2021 hinggalah 31 bulan Disember 2025. Panjang tu tempoh spread dia tu sampai 5 tahun.
2021 sampai 2025. Kalau dulu biasanya dalam belanjawan dia buat benda tu pendek-pendek. Pendek-pendek mungkin dalam tempoh setahun ataupun setahun setengah. So habis saja tempoh tu, habislah benda tu. So mungkin next belanjawan baru dia akan umumkan lah. Tapi dalam hal ni maknanya belanjawan 2021 ni dia bagi peluang sehingga tahun 2025. So kalau misal kata tuan-tuan puan tengok dalam orang kata apa sejarahnya lah, perkara ni sebenarnya jarang-jarang berlaku. Sebelum-sebelum ni tak pernah. Tak pernah berlaku lagi dia bagi sampai 5 tahun spread. Dia punya tempoh tu panjang. Kita nak beli rumah, biasanya dia tengok yang warta-warta yang sebelum-sebelum ni, tempoh yang dibagi tu jangkaan masanya tu dalam tempoh setahun ataupun setahun dua, macam tu lah paling lama pun. Setahun setengah. Tapi kali ni dia bagi sampai 2025, which is 5 tahun. Agak panjang lah dia punya tempoh tu. Dan orang kata apa, bila berlaku macam ni, sebenarnya kita nampak rumusan yang saya boleh orang kata apa perhatikan, memang kerajaan nak membantu rakyat untuk memiliki tanah pertama, dan dia faham dalam keadaan pasca COVID-19 yang kita sedang alami sekarang ni, tengah fasa PKPB dan sebagainya, agak sukar untuk rakyat mengumpul wang, mengumpul dana nak beli rumah. Jadi dia kata kalau kita buat tempoh tu too short, tak bolehlah nak kumpulkan duit untuk beli rumah tu. Kan? Jadi dia buat tempoh tu panjang. Tempoh tu panjang, sekurang-kurangnya dalam tempoh 5 tahun tu, at least mungkin for the first 2 years tu kita sempatlah nak kumpul duit. Third year tu baru kita ada duit untuk kita bayar down payment ataupun deposit rumah tu, untuk kita sign SMP dan sebagainya lah. Okay, so itu rasionalnya kenapa kerajaan buat tempoh tu sampai 2025. Okay. Dan apa lagi yang YB Menteri Kewangan bagi tahu, pengecualian duty stamp untuk surat cara pinjaman, loan agreement dan pindah milik diberikan kepada kontraktor penyelamat. Kontraktor penyelamat ni siapa? Kontraktor penyelamat ni dia panggil white knight lah. White knight. White knight ni maknanya kalau katalah projek-projek yang terbengkalai, biasanya lah pemaju yang bermasalah, dia tak dapat nak siapkan projek, dia terpaksa melantik kontraktor baru untuk take over projek itu dan siapkan projek itu sampai habis. Jadi kontraktor yang baru yang take over tu kita panggil dia sebagai kontraktor penyelamat, ataupun dalam istilah yang kita biasa gunakan dalam undang-undang kita panggil sebagai white knight. Dan pembeli asal rumah terbengkalai yang disahkan oleh KPKT bagi sign purchase agreement yang ditandangani mulai 1 bulan 1 2021 hingga 31 bulan 12 2025. Sama juga tempoh dia daripada awal tahun depan sampailah tahun 2025, hujung tahun 2025. Okey, dan pengecualian duty stamp ni memang dia bagi sepenuhnya lah. Untuk yang ni dia tak cakap harga berapa-berapa, tak ada. As long as kita sign SMP 1 bulan 1 2021 sampailah 31 bulan 12 2025, untuk penyediaan kata apa surat cara pinjaman, loan agreement dan juga dokumen pindah milik, yang merangkumi lah kontraktor penyelamat tadi dan juga pembeli rumah pembeli asal rumah yang terbengkalai, dia dikecualikan sepenuhnya duty stamp. Yang ni dia tak ada bagi orang kata apa harga lah, berapa rumah tu tak ada. Okey. So tu dia punya ni lah. Okey. So yang selain daripada tu, apa yang YB Menteri Kewangan bagi tahu? Okey. Untuk membolehkan rakyat memiliki hartanah yang berkualiti, kerajaan menyediakan peruntukan berikutlah. Yang pertama tu RM500 juta untuk membina sehingga 14,000 unit rumah di bawah program perumahan rakyat. So mekanismenya macam mana kita tak tahu lagi. Ini sebagai dasar lah. Sebagai dasar macam itulah yang dibuat. Dan yang kedua, RM315 juta untuk pembinaan 3,000 unit rumah mesra rakyat oleh SPNB. Bukan sikit-sikit tu, 3,000 unit rumah mesra rakyat. So RMR ni memang masa saya di firma guaman saya yang dulu, sebelum saya buka my own legal firm ni, memang kita pernah berurusan untuk buat projek rumah mesra rakyat. Rumah mesra rakyat ni ada kat mana-mana lah, seluruh Malaysia, Sabah Sarawak pun ada. So kali ni dia nak buat 3,000 lagi unit 3,000 lagi unit rumah mesra rakyat oleh Syarikat Perumahan Negara. Banyak tu. Dan yang ketiga, RM125 juta bagi penyelenggaraan perumahan berserata kos rendah dan sederhana rendah, serta bantuan membaik pulih rumah usang dan yang mengalami kerosakan akibat bencana alam. Okay, so ni peruntukan untuk touch up balik lah, betulkan balik rumah-rumah yang mungkin dah rosak dan sebagainya, especially untuk rumah-rumah kos rendah lah. Ni rumah-rumah yang bertingkat lah, serata. Okay. Keempat, RM310 juta untuk program perumahan penjawat awam Malaysia.
So 310 juta ni dia nak buat untuk kalau dulu kita panggil dia sebagai PP1M kan, PPA 1M lebih kurang macam tu lah, perumahan awam, pejabat awam. Jadi dia nak buat lagi perumahan pejabat awam ni untuk menampung kekurangan yang ada lah. Okey, dan seterusnya kerajaan juga akan bekerjasama dengan institusi kewangan terpilih untuk menjadikan skim rent to own. Rent to own ni sekarang ni yang popularnya kita panggil skim house key lah. House key ni dengan Bank Rimau. Tahulah Bank Rimau bank apa kan. So house key ni dah lama dah, lebih kurang dah 3 tahun dah. Tapi sekarang ni dia nak expand lagi. Dia nak expand lagi dan dia orang kata apa, buat ni khusus untuk 5,000 buah rumah dengan prima. Dengan nilai keseluruhan lebih 1 bilion ringgit dan dihaskan untuk pembeli rumah pertama lah. Okay, so maksud rent to own kat sini, saya pernah kupas dulu dalam rancangan live saya beberapa bulan yang lepas. Kalau katalah tuan-tuan perempuan masih lagi belum mampu untuk memiliki ataupun untuk membeli hartanah, tuan-tuan perempuan boleh sewa dulu. Sewa dulu rumah tu atas dasar sewa belilah. Itu yang dipanggil rent to own. Kita sewa untuk memiliki. So dalam tempoh tertentu, biasanya dia bagi tempoh rent to own tu selama 2 tahun. 2 ke 3 tahun, tengoklah tengok pada kontrak dia ataupun agreement yang kita nak sign tu. Mula-mula kita tanda tangan perjanjian penyewaan ataupun tenancy agreement with an option to purchase. Dengan option untuk membeli, dengan pilihan untuk membeli rumah tersebut. Jadi bayaran yang kita bayar, sewa yang kita bayar setiap bulan tu, dia akan masuk dalam kantong pemaju dan pemaju akan set off. Akan set off bayaran yang kita dah bayar bulan-bulan tu. Katalah kita bayar selama 2 tahun tu, sewaan bulanannya adalah RM1,000. Jadi selama 12 bulan, setahun, lebih kurang 12,000 yang kita dah bayar. Kalau kita sewa selama 24 bulan, maknanya kita dah bayar 24,000. Kan? So 24,000 duit yang dah dibayar tu, dia akan set off daripada keseluruhan harga rumah tersebut kalau kita kalau kita memilih untuk membeli hartanah tersebut selepas tempoh 2 tahun tu tadi. Dia adalah syarat-syarat dia. Okey, dan dalam masa yang dah terlanjur saya cerita pasal rent to own ni, sekarang ni pun ada projek-projek perumahan yang diusahakan oleh pemaju-pemaju yang agak ternama, antaranya IOI Properties, Glomac, banyaklah yang mengusahakan projek di mana projek tersebut dah pun siap, dah completed, tapi projek tersebut masih lagi belum habis terjual. Jadi projek-projek ni yang mana yang tak habis terjual ataupun kita panggil dia sebagai overhang, projek-projek overhang ni pemaju menawarkan skim rent to own kepada mereka yang berminat untuk menyewa dulu rumah tersebut dalam tempoh tertentu, dan sekiranya bila penyewa tadi tu berhasrat untuk membeli daripada pemaju tu, dia boleh meneruskan dengan menandatangani perjanjian jual beli pula. Okay, so bukan baru sebenarnya, rent to own ni dah lama dah. Dah lama dan di Malaysia ni pun agak kurang popular lah, agak kurang popular walaupun dah rasanya mungkin dah lebih daripada 2-3 tahun lah. Banyak orang yang mungkin tak berapa faham sangat dengan konsep rent to own ni. Tapi ini bagus untuk those yang mungkin belum lagi decide nak beli ataupun belum cukup lagi duit nak beli rumah, tapi dia nak duduk rumah tu dan dalam masa yang sama dia tak nak membazir bayar sewa tu macam sewa semata-mata. Jadi dengan konsep rent to own ni maknanya dia bayar sewa dalam masa yang sama bayaran yang dia bayar tu akan knock off ataupun akan mengurangkan harga belian rumah tersebut dengan pemaju tadi. Jadi ini yang kerajaan Menteri Kewangan ada war-warkan lah baru-baru ni dalam belanjawan. Bajet tu memang dah ada untuk rumah-rumah prima yang mungkin overhang, yang mungkin tak terjual, mereka boleh menyewa dululah. Siapa yang berminat nak dapatkan package ni, boleh menyewa dulu rumah prima daripada pemaju, dan bila dah sewa tu kalau kata dia opt untuk memiliki, dia boleh meneruskan dengan pembelian rumah tersebut dalam tempoh-tempoh yang tertentu, dan bayaran sewaan tu akan ambil kira sebagai sebahagian daripada bayaran harga rumah tersebut lah. Jadi maknanya harga rumah tu akan jadi kurang lah kalau kita ambil skim rent to own ni.
Okay, right. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Sekejap. Tadi saya tak nampak siapa-siapa yang komen ni sebab saya tengah buka slide saya ni. Oh, ramai punya komen ni. Okay, alright. Putri dah masuk. Terima kasih Putri. Kalau refinance dapat tak coach? Refinance tak ada Gaban. Setakat ni yang kita... ni Gaban yang tanya. Saya keluarkan soalan Gaban ni. Refinance setakat ni yang saya tahu tak ada. Dia hanya untuk pembelian hartanah kediaman yang pertama. So maknanya first home buyer saja yang dapat pengecualian di sistem tu. Okay, Puan Faiza pun dah masuk. Terima kasih. Aslinda Hartanah. Okay, Kak Yung. Apa Kak Yung? Oh, Kak Yung Farah ni dia tag kawan dia. Okay, terima kasih Aslinda. Okay, Muhammad Ritaudin. Okay, harga SPA ke after rebate? Okay, soalan yang bagus. Dia ikut harga SPA. Ikut harga SPA, Tuan Ritaudin. Kalau misalnya kata kita beli, okay, ni satu lagi kata apa yang nak kata warning bukan warning lah, peringatan lah. Saya nak bagi peringatan kat sini. Kalau tuan-tuan perempuan nak beli hartanah yang ditawarkan oleh pemaju, saya nak bagi peringatan di sini, kena tengok sebenarnya harga median. Harga median hartanah di kawasan tersebut. Okay, jangan kalau katalah kita nak beli hartanah dengan pemaju tu tawarkan rebate sampai 20% ke, sampai 25% ke, banyak rebate tu kan, kita dah gelap mata. Sebab pada dasarnya harga yang ditawarkan dalam SPA tu, katalah harga yang ditawarkan dalam SPA tu RM500,000. RM500,000. Dia bagi rebate sampai 20%. 20% daripada RM500,000 adalah RM100,000 kan. So maknanya harga selepas rebate tu jadi RM400,000. Okay. Sebenarnya harga selepas rebate yang RM400,000 tu, kalau tuan-tuan perempuan survey dekat kawasan sekitar rumah yang tuan-tuan perempuan nak beli tu, rumah subsale, rumah secondary market tu, sebenarnya harga tu tak jauh daripada harga rumah yang RM400,000 yang kita nak beli dengan pemaju tadi tu. So maknanya kita kena faham, kalau kita ambil package yang ditawarkan oleh pemaju, memanglah kita beli rumah tu dengan harga RM400,000 sebab selepas rebate kan, tapi dalam SPA harga rumah tu RM500,000 kan. So dia ada bagi cashback. Biasanya pemaju macam tu lah, dia bagi cashback ataupun dia bagi rebate tu secara tunai. Dia kata jangan risau, you dapat kunci nanti, I bagi you cash 100,000. Ini rebate yang you dapat. Sebenarnya rebate yang kita dapat tu adalah duit kita. Sebab loan yang kita mohon, dengan bank adalah berdasarkan kepada harga RM500,000 tadi. So mungkin daripada situ dia bagi rebate 20%, so kita tak payah nak fork out duit cash untuk bayar 10% deposit. Okay, itu yang pertama. And then ada additional lagi 10%. 10% additional tu, ini sebagai contoh je lah, sebagai contoh. Ada additional 10% lagi untuk dia bagi cash in hand. You dapat je kunci, saya bagi check. Ambil RM50,000, 10% dia punya rebate. Tapi sebenarnya yang RM50,000 10% rebate tu duit kita sebab kita yang meminjam duit tu daripada bank. So maknanya duit tu kita kena bayarlah balik. Pinjaman, dan namanya pinjaman, kita kena kita kena bayar balik lah. Sebab tu saya minta tuan-tuan perempuan untuk kaji dulu harga hartanah selepas rebate. Sepatutnya dia punya harga selepas rebate tu adalah mengikut median price yang ada dekat kawasan sekitar tu. Tengok pasaran sekunder yang mana subsale punya market tu, harga kat kawasan sekitar tu berapa. Kalau katalah harga pasaran sekunder kat situ, rumah yang lebih kurang sama type dengan rumah yang kita nak beli, harganya jauh lebih murah. Kalau katalah kita dah dapat rebate tadi tu harganya RM400,000, kita tengok yang dekat subsale market tu harganya RM370,000 ataupun RM360,000, ada lagi RM40,000 yang kita terpaksa keluarkan lebih untuk beli rumah yang dengan pemaju tadi tu. Jadi kat situ tuan-tuan perempuan kena hati-hati. Jangan gelap mata nampak ada rebate, oh okey. Pula tu sekarang ni tengah keluar balik iklan kat radio kan. Adalah orang tu kan, dia keluar balik iklan kuman depan mata takut, gajah depan mata tak nampak. Belajar guna otak lah, benda lah ayat dia kan. Tapi catchy yang last kali tu rasanya semua orang tahulah kan. Yang catchy yang last kali tu, perkataan yang selalu diulang-ulang tu semua orang dah tahu kan. Tak handsome tak apa, janji kaya kan. So ada pula yang dah pergi kelas yang apa semua, okey, ini peluang aku ni. Ini peluang aku nak beli saham. Aku nak beli saham, dah belajar lah. Dia belajar macam mana nak baca candlestick lah, dia dah belajar cara macam mana nak tengok Marubozu candle lah, macam-macam lah kan.
Lepas tu dia kata ini masa yang terbaik ni kan. Orang pun duk racun beli saham sekarang ni bagus apa semua. Dia pun ambil lah cashback tu, rebate yang dah dibagi tu untuk melabur. Gunakan duit tu untuk melabur kan. Kalau kena dengan gayanya memanglah boleh untung kan. Tapi kalau tak kena dengan gayanya, kalau bukan rezeki kita dekat dalam permainan kata pelaburan tu, mungkin benda tu hilang dalam sekejap mata. So jangan gelap mata, kaji dulu betul-betul. Apa yang tuan-tuan puan nak buat, nak gunakan duit tu sebagai modal, nak buat pelaburan ke, nak berniaga ke apa ke, pastikan kita kaji dulu. Buat kajian terperinci dan tengok sejauh mana benda tu kita boleh bertahan. Dan saham ni, saya seorang trader, saya tahu. Ni saja je lah nak cerita. Dia tak ada manis sepanjang masa. Dia memang akan ada masin dan ada pahit, semua masam apa semua perasa tu ada. Bukan hari ni you masuk, esok terus untung. Bukan ada pula suara-suara sumbang yang kata dalam masa 40 minit dia dapat dalam $10,000 lah apa benda semua kan. Okay? Kalau kena dengan gayanya, kalau misalnya kata dah ada ilmu cukup di dada, by all means you nak buat, tak ada masalah. Tapi ini kita baru nak cuba-cuba, belum ada maklumat, belum ada ilmu yang penuh. Kita tak belajar, tak kaji dulu macam mana, kita main terjah je, kita main beli je. Kawan ni kata kaunter ni bagus, beli. Kawan ni kata kaunter ni elok, dam banyak, beli. So tu yang kadang-kadang sampai bahasa kasarnya tersontot lah kan. Ramai yang tersontot sebenarnya. Jadi itu yang saya ingin ingatkan lah. Jangan ingat bila dapat cashback, bila dapat duit banyak tu, kita terus gelap mata, kita gunakan cashback yang ada tu untuk dam dekat perkara-perkara yang kita tak begitu mahir. So penuhkan ilmu di dada dulu, nak belajar pelaburan dalam saham ke, hartanah ke apa ke, kena belajar dulu. Kena pastikan kita dah mahir baru kita masuklah. Ramai yang tanya bab ni, sewa beli. Okay, alright. So tu yang saya terangkan tadi Mas, berkenaan dengan rent to own tadi tu. Nanti kalau misal kata nak tengok konsep rent to own ni, boleh search YouTube channel saya, ada video tentang rent to own tu. Saya dah terangkan dulu. Okay, apa beza dengan HOC? Okay, kejap lagi saya akan masukkan Cik Amy, sebab slide saya ni baru tengah-tengah ni, belum habis lagi ni. Okay, joint loan, suami rumah kedua, isteri rumah pertama, dapat tak bos? Okay, kalau joint loan, peremitan tu dia tak dapat sepenuhnya. Kalau misal kata tuan-tuan puan nak beli rumah, kali yang pertama tu hanyalah suami, yang isteri tu dah masuk rumah kedua dia. Jadi pembahagian tu nanti bila kita buat adjudication ataupun nak tentu sahkan berapa notis, berapa stamp duty yang perlu dibayar, nanti lawyer yang uruskan perjanjian jual beli tu, dia akan hantar dokumen perjanjian jual beli dan juga perjanjian pinjaman tu untuk ditaksirkan berapa duty stampnya. Nanti akan keluar warta kerajaan yang baru untuk bajet 2021 ni, mungkin awal tahun depan. Bila dah dapat warta kerajaan tu, nanti saya akan sharekan. Dan biasanya bila ada warta kerajaan yang dah dikeluarkan, dia akan couple together dengan apa yang dipanggil sebagai SD ataupun akuan berkanun. So akuan berkanun tu nanti, wording dalam akuan berkanun tu, dia akan minta peguam nyatakan dalam akuan berkanun. Contoh macam tadi yang Abu Syafiq tanya ni, kalau katalah suami itu memang pembeli rumah pertama, maka dalam akuan berkanun tu dia kena nyatakan yang dia adalah pembeli rumah pertama lah. Dan akuan berkanun yang kedua daripada isteri tu, dia kena nyatakan di situ yang dia adalah pembeli rumah yang kedua. Jadi yang akan dapat, yang layak untuk dapatkan diskaun ataupun peremitan duty stamp ni, waiver stamp duty ni adalah suami sahaja. Jadi kalau katalah tadi, waiver stamp duty untuk hartanah berharga 500,000 dan ke bawah. Katalah Tuan Abu ni beli rumah berharga 500,000. Kalau ikutkan stamp duty penuh untuk harga rumah 500,000 adalah RM9,000. RM9,000. Kalau dua-dua belum lagi memiliki hartanah, dua-dua baru nak first time beli rumah tu, maka yang dia layak untuk dapatkan peremitan duty stamp adalah RM9,000 secara totalnya. Secara totalnya RM9,000. Tapi kalau salah seorang dah ada hartanah, yang isteri tadi dah ada rumah, yang suami itu baru nak beli hartanah pertama, maka peremitan duty stamp tu akan jadi separuh lah.
Biasanya memang macam tu. Cuma macam saya beritahu tadi, kita kena tunggu warta kerajaan dikeluarkan pada awal tahun depan, dan juga sampel ataupun contoh akuan berkanun yang perlu disediakan oleh peguam untuk saya huraikan dengan lebih lanjut lah. Dan apa yang Abu Syafiq tanya ni sebenarnya dalam situasi yang ada sekarang ni, bila berpandukan pada warta yang ada sekarang untuk pengecualian duty stamp ni, dia terpakai untuk orang yang pembeli rumah pertama tu sahaja. Maknanya diskaun tu dia layak untuk apply separuh je lah. Yang isteri tu tak layak untuk apply. Jadi rumah tu kalau katalah premitan tu 9,000, mungkin lah saya jangkakan dia dapat pengecualian untuk separuh je. Maknanya 4,500 dia kena bayar lah. Itu yang saya jangkakan lah nanti. Nanti insyaAllah dah dapat je warta tu, dah dapat SD akaun berkanun tu, saya akan sharekan. Saya akan sharekan. Okey, pengecualian ni termasuk tak beli rumah atas tanah lot? Atas tanah lot tak boleh. Atas tanah lot, okey, beli rumah sebenarnya, kalau misal kata dia beli atas tanah lot, dia punya pembelian tu questionable. Questionable. Sebab apa? Geran tu dia kongsi. Okey, Tuan Fadli kena faham, dia beli rumah di atas tanah lot, di mana rumah yang dia beli tu gerannya tu tak ada. Ataupun gerannya tu berkongsi dengan orang lain. Okay, so bila beli tanah lot, yang kita panggil istilahnya lot lidi lah. Lot lidi, even though dah ada rumah kat situ, tapi pemilikannya tu masih lagi questionable. Sebab apa? Kita nak tentu sahkan pemilikan kita terhadap hartanah tersebut adalah melalui pegangan di dalam geran. Maknanya nama kita dah didaftarkan di dalam geran tanah tersebut. Tapi kalau misal kata tanah lot lidi, geran tanah tu kita tak pegang pun dan nama kita tak appear pun dalam geran tanah tu. Jadi macam mana kita nak hak dan kepentingan kita tu akan dijaga ataupun terjamin? Melainkan sekiranya dalam tanah lot tadi tu dah dipecahkan gerannya masing-masing. Maknanya setiap lot tu dah ada geran individu dan kita beli tanah tu dan kebetulan bila kita beli tanah tu dah ada rumah di atasnya. Itu baru didefinisikan sebagai rumah kediaman lah. Sebab apa? Kalau misal kata kita beli rumah yang belum ada rumah kediaman, consider macam kita beli tanah lot kosong, maka di dalam takrifan rumah kediaman tadi tu, tanah lot kosong tu tak layak untuk dapatkan diskaun ataupun waiver of stamp duty tadi tu. Masih lagi tertakluk kepada pembelian hartanah pertama saja yang layak. Kalau dia beli tanah kosong, even though tanah tu dah ada geran serata dan sebagainya, consider tanah tu masih lagi belum ada rumah dan dia tak layak untuk dapatkan premitan duty stamp. So macam yang Tuan Fadli tanya nanti, kalau kata dia beli rumah di atas tanah yang memang gerannya tu dah ada geran individu, dia layak untuk dapatkan premitan duty stamp. Sebab rumah dah ada, syarat dia kena ada dua lah. Syarat dia kena ada dua. Satu, rumah tu rumah pertama. Rumah kediaman pertama. Okay, yang kedua, dia dah ada geran individu. Geran individu untuk tanah tu sendiri. Kalau dia share geran dengan orang lain, tak boleh. Kalau dia misal kata lot lidi ke apa ke, tu memang tak boleh. Na'udzubillah, tak jauh. Okay. Betul ke beza rumah subsil dengan rumah yang pemaju buat tiada rebate dan free SNP? Rumah subsil dengan rumah yang pemaju buat tiada rebate dan free. Okay, yang macam yang saya ceritakan tadi tu, untuk belanjawan ataupun bajet 2021, dua-dua sama. Maknanya 500,000 dan ke bawah, pembelian daripada pasaran primer dengan pemaju dan juga pembelian daripada pasaran sekunder untuk subsale, dua-dua boleh dapatkan peremitan ataupun pengecualian duty stamp tadi tu. So tak ada isu lah. So yang beza tu sekarang ni, dalam situasi sekarang ni, HOC 2020. Nanti kejap lagi saya akan ceritakan. Sebab slide saya belum sampai lagi ke situ. Okey, so sekarang ni saya nak ceritakan tuan-tuan dan puan, fahami asas pengiraan duty stamp. Macam mana sebenarnya LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, mengira duty stamp tu. Ini untuk dokumen MOT tadi dan juga untuk loan agreement. Okey, so kadar pengiraan dia adalah untuk 100,000 yang pertama, tuan-tuan kena bayar 1%. 100,000 yang pertama 1%. Okey. Kalau rumah tu berharga 200,000, maka untuk 100,000 yang pertama tu dah 1,000 lah. Sebab 1% di situ 1,000 kan. Okey. So untuk 100,000 selanjutnya sehingga 500,000, dia kalikan dengan 2%. Okey. So kalau macam tadi, rumah yang berharga 200,000, 100,000 yang pertama adalah 1,000.
100,000 yang kedua adalah 2,000 sebab tu persen. Okay, boleh nampak tak? 100,000 yang pertama 1,000, 100,000 yang kedua tu 2,000. Jadi 1,000 yang pertama campur dengan 2,000 yang kedua, jadilah stamp duty untuk harga rumah 200,000 tu 3,000. Macam tu pengiraan dia. Okay. Selanjutnya 500,000 hingga 1 juta kalikan dengan 3%, dengan 3% pula. Okay. Kalau harga rumah tu katalah 600,000, 600,000, maknanya 100,000 yang pertama tu dah 1%, 1,000. 500,000, 400,000 yang selanjutnya, 400,000 yang selanjutnya kalikan dengan 2%. Kalikan dengan 2%, which is 4 kali 2 8 lah, 8,000. Jadi 100,000 yang pertama 1,000 campur yang 8,000 yang kedua tadi tu dah jadi 9,000. Okay, lepas tu kan ada baki lagi 100,000 kan, sebab harga rumah tu 600,000 kan. 100,000 yang selanjutnya tu kalikan dengan 3% pula. Lagi mahal rumah tu, lagi tinggi dia punya percentage. So maknanya yang 100,000 yang berikutnya tu kali dengan 3% dah jadi 3,000 kan, 3,000. Maknanya 9,000 yang mula-mula tu, yang pertama 1,000, yang kedua 8,000 jadi 9,000. Campurkan lagi dengan 3,000. Sebab apa? 100,000 yang berikutnya tu kali dengan 3%. So 9 campur 3, 9,000 campur 3,000, jadilah 12,000. Untuk harga rumah 600,000, stamp duty-nya adalah 12,000. Semudah itulah cara nak kira tu. Okay? Dan 1 juta dan selebihnya kalikan dengan 4%. Ini lagi kalau rumah have golongan kayangan dan sebagainya, kluster kayangan ke apa kan, yang beli rumah berjuta-juta ni, lagi tinggi harga rumah tu lagi mahal lah dia punya percentage-nya. So sampai 4% pengiraannya. Okay? Tak payah susah-susah, tak payah nak pening-pening kepala. Tuan-tuan perempuan boleh install apps. Yang ni pun dah banyak kali dah share-sharekan. Boleh pergi ke Google Play Store ataupun Apple App Store, cari apps yang dinamakan sebagai Easy Law. Easy Law. Sekejap saya type kat ruangan komen ni kejap. Easy Law. Ini kalau saya kata dapat royalty ni banyak dah royalty saya dapat, sebab setiap kali saya cerita pasal stamp duty, setiap kali saya cerita pasal nak kira legal fee, memang saya promote Easy Law ni. Sebab mudah, saya sendiri pun gunakan Easy Law. Cari apps Easy Law tu dalam Play Store ataupun App Store, install siap-siap dalam phone, nak kira tu senang nanti. Tak payah nak pening kepala ambil kalkulator pun tak payah. Dia dah ada dah dia punya apps tu, boleh kira daripada situ je. Kita masukkan je harga jual beli rumah tu berapa, dia boleh tolong kirakan lah untuk kita lah. Okay. So seterusnya untuk kadar pengiraan duty stamp bagi surat cara pinjaman untuk loan agreement. Okay, loan agreement very simple. Loan agreement, berapa jumlah loan kalikan dengan 0.5%. Ini basic pengiraan untuk duty stamp. MOT dan juga untuk loan agreement. Kalau kat sini pun dah fail, maka susahlah kita nak terangkan apa yang saya akan sampaikan selepas ni. Tuan-tuan perempuan fahamkan yang ni dulu. Basic untuk pengiraan duty stamp bagi MOT dan juga untuk loan agreement. Okay. Setakat ni apa yang saya terangkan berkenaan dengan pengiraan ni, boleh faham ke tidak? Kalau boleh faham, tulis faham coach. Faham coach. Tulis kat bawah ni. Kat ruangan komen ni. Kalau beli 510k kena juga 3%. Yelah, sebab dah lebih. So masuk 10,000 ni, 10,000 tu kalikan dengan 3% lah. Kan tadi first 100,000 1%, kan? Sampai 500,000, maknanya 100,000 yang berikutnya tu, kalikan dengan 100,000 hingga 500,000 tu kalikan dengan 2%. Yang baki 10,000 tu je yang kalikan 3%. 510,000 maknanya yang 10,000 ekstra tu kalikan dengan 3%. Okey, dah faham. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Tuan Rafizal pun dah faham. Okey, Ritaudin pun dah faham, terima kasih. Okey, Abu Syafiq pun dah faham. Okey, terima kasih. Yang lain-lain ni mana? Senyap je. Ada 33 orang yang tengah tengok live ni, tapi saya tengok yang komen orang yang sama je. Yang lain-lain ni tidur ke? Kalau ada tu tolonglah komen. Sekurang-kurangnya saya bolehlah tegur-tegur anda kan. At least saya tahulah anda bersama-sama dengan saya kan. Janganlah malu-malu. Setakat nak tegur masuk kat komen tu bukannya saya nak tanya soalan ke apa kan. Okey, baru keluar Lily. Okey, faham. Terima kasih Lily. Fadli pun faham. Okey. Ada soalan daripada Tuan Izul Mana bagus tuan, beli rumah subsale atau rumah under pemaju?
Soalan ni subjektif ni. Soalan subjektif ni dia kena tengok dulu kita punya satu bajet. Yang paling penting bajet tu lah. Bajet tu macam mana. Kalau katalah kita dah selidik kita punya kekuatan kewangan kita dah selidik kita punya kebolehan kita untuk membayar monthly installment. Bukan setakat kita submit kat bank untuk dapatkan bank punya approval. Once dah approve tu kita rasa kita dah selamat. Tidak. Komitmen beli rumah ni kena faham loan rumah bukannya setakat macam beli kereta dalam 9 tahun maksimum kan. Loan rumah ni kadang-kadang sampai 30 tahun. Dalam tempoh 30 tahun tu yang kita kena faham kita kena kaji sejauh mana kita punya kebolehan untuk membayar installment tu setiap bulan selama 30 tahun. Sebab dos yang mungkin tengah tersontot sekarang ni, yang tengah bermasalah sekarang ni, orang-orang yang mungkin dulunya bekerja dalam sektor, yalah macam yang kita tahu sekarang ni yang sektor yang paling terkesan sekali penerbangan, pilot-pilot, stewardess dan sebagainya. Yang kedua mungkin dalam sektor perhotelan, sektor pelancongan. So banyak yang terjejas disebabkan PKPB dan sebagainya lah. Penularan COVID-19 ni memang orang kata banyak dos yang dulu memang pegang 5 figures punya income setiap bulan. Sekarang ni mungkin mereka terkesan disebabkan tak ada kerja dan sebagainya lah, diberhentikan dan sebagainya. Jadi mereka ni dulu mungkin ketika mereka tengah sedap dapat 5 figures income every month, mereka dah melabur dalam pasaran hartanah ni tanpa mengira kesan sekiranya mereka diberhentikan kerja. Dan sekarang ni tak ada istilah kita akan kerja tu sampai bila-bila lah. Kita kena fikir, hari ni mungkin kita kerja sedap. Mungkin 2-3 tahun akan datang, tak payah 2-3 tahun lah, mungkin 2-3 bulan akan datang, tiba-tiba kita diberhentikan kerja. Kita kena fikir kat situ. So, kemampuan kita, kalau katalah tiba-tiba berlaku masalah yang menyebabkan kita diberhentikan kerja, macam mana kita nak sustain, nak bayar rumah tu. Sebab tu pelaburan hartanah ni kena hati-hati. Kena hati-hati, tak kisahlah apa-apa pelaburan sekalipun. Yang menyebabkan komitmen bulanan kita tu memang dalam tempoh masa yang panjang, kita kena berhati-hati. Kalau sekarang ni kita kira, kita beli rumah, gaji aku 5 figure tu. Takkan aku tak boleh beli rumah harga 1 juta. Sekarang ni katalah monthly installment rumah 1 juta tu lebih kurang dalam 5,000 sebulan. Takkanlah sampai aku tak boleh dah, gaji aku 20,000 kot, 5,000 sebulan ni apa, sap-sap-soi lah kan, senang nak bayar. Itu masa kita tengah bergaji 20,000. Cuba kita fikir kalau kita tak bergaji dah, 20,000 tu tiba-tiba tak dapat dah setiap bulan. Macam mana kita nak sustain, nak bayar bulan-bulan tu? That's why saya selalu ingatkan tuan-tuan puan, adik-adik BBNU yang baru nak cari rumah ni, beli rumah di dalam kemampuan kita, tak payah nak belagak lah. Tak payah nak action, nak tunjuk kat orang, aku ada rumah teres 2 tingkat, harga rumah aku 400,000. Bukan itu yang kita nak tunjukkan. Kita nak beli sesuatu ni untuk rumah pertama kita. Itu yang saya syorkan awal-awal, banyak kali dah saya ingatkan. Rumah pertama mestilah rumah low cost. Dos yang tak pernah beli rumah low cost, inilah masanya. Kalau anda tak ada rumah lagi, inilah masanya yang anda layak untuk membeli rumah low cost. Sebab apa? Once you dah ada rumah lain, you dah beli rumah yang biasa, tak kisahlah rumah apartmen ke, rumah teres ke, once you dah ada rumah lain, you dah tak layak untuk beli rumah low cost lagi. Sebab syarat kelayakan untuk membeli rumah kos rendah, mestilah belum pernah memiliki apa-apa hartanah lagi. Okay? Jadi adik-adik, siapa yang belum ada hartanah, siapa yang belum ada rumah lagi tu, saya syorkan first rumah mesti beli rumah low cost dulu. Grab peluang tu. Tak kisahlah orang nak kata, alah apa kelas kau duduk rumah low cost, rumah kau tak mancis kot. 600 square feet. Takkan kau tahan duduk kat rumah tu? Tak kisah orang nak cakap apa. Bukan dia yang tolong suapkan mulut kita dengan makanan. Bukan dia yang tolong bayar kita gaji tiap bulan. Kita yang menanggung. Jadi adik-adik, siapa yang belum ada rumah tu, ni saya nak, sebagai abang lah, sebagai abang saya nak ingatkan, ambil lah peluang, beli rumah low cost dulu. Carilah rumah low cost. Sekarang rumah low cost berlambak, bawah 100,000, memang orang kata apa, buka aja mudah tu, cari je, below 100,000 punya rumah, mesti jumpa. Baik 80,000, 70,000, 60,000, 50,000 pun ada. Carilah. Ini ada yang marah saya, kata mana ada rumah harga bawah 100,000. Sebab diorang tak cari, sebab diorang tak tengok. You all kena cari, you all kena tengok, dan you all kena berkawan dengan ramai perunding hartanah sebenarnya. Ni ramai kawan-kawan saya ni, dalam yang komen-komen ramai-ramai ni sebenarnya kebanyakannya semua perunding hartanah.
Siapa-siapa yang nak cari rumah-rumah low cost ke, rumah-rumah yang bajet murah ke, yang below market value apa, boleh contact dengan diorang. Saya boleh sebut ni Fakar ni perundingan tanah, Muaz, Lily, semua kawan-kawan saya perundingan tanah ni, Hasrul. So ramai-ramai ni apa ni boleh contact dengan diorang lah. Siapa-siapa yang belum ada rumah lagi boleh contact dengan diorang. Okey. Okay, Rita Udin ada tanya, kalau low cost rumah WIP, low cost rumah WIP pun sama je, boleh je. Maknanya untuk pembelian kali pertama, rumah yang apa ni berstatus low cost ni, syarat dia mestilah tidak boleh memiliki rumah sebelum kita nak beli rumah yang pertama tu. Maknanya rumah yang kita nak beli dengan apa ni kos rendah ni, inilah rumah pertama kita, belum ada rumah lain. Kalau dah ada rumah lain, kita tak layak dah. Okay. Ni apa Rafizal dah share kat sini. Subsale murah Melaka Seremban. Ni mungkin page dia kot. Subsale pilihan terbaik. Okay. Rafizal ni pun perundingan tanah juga. Ramai perundingan tanah kat sini. So boleh contact dengan diorang ni. Boleh contact dengan diorang. Hi coach, PM Baju. Aduh, ini mortgage. Abang mortgage consultant kita, Syafiq Ubaidullah. Ni siapa-siapa nak buat loan, nak tanya, nak kira DSR macam mana apa semua, boleh tanya dengan Tuan Syafiq. Ini sahabat baik saya ni. Banyak rakir saya dia buat untuk saya, dia tolong saya. Untuk klien-klien yang mana yang nak buat loan tu. Okey, kita teruskan dengan kita punya apa tu slide ni. Sekejap saya tengok balik saya punya slide. Okey. Alright. So apa yang dah tersedia sekarang untuk pasaran sekunda? Okey. Kalau tuan-tuan perempuan tengok ini pun dah banyak kali dah apa ni either saya terangkan ke ataupun mungkin lawyer-lawyer lain ke ataupun sifu-sifu tanah lain dah terangkan. Untuk tahun 2020 ni sebenarnya kita dah ada lebih kurang dua package yang dah war-warkan ataupun yang dah diguna pakai. Okey, satu package untuk pasaran primer yang kita beli dengan pemaju di bawah HOC 2020. Satu lagi package untuk pasaran sekunda. Okey. So those yang nak beli rumah yang berharga 300,000 dan ke bawah, sebenarnya tuan-tuan puan tak perlu risau, tak perlu nak tunggu sampai tahun depan. Sebab sekarang ni warta kerajaan PUA 377 yang ni. PUA 377, kerajaan telah pun memberikan pengecualian duty stamp sepenuhnya jika tuan-tuan perempuan membeli hartanah berharga 300,000 dan ke bawah. So tak payah risau nak tunggu tahun depan, beli sekarang pun boleh. As long as harga hartanah tu 300,000 ke bawah, dah boleh dah buat SMP sekarang, sign lah SMP sekarang. Sebab pengecualian ni dia bagi sampai sampai hujung tahun ni, sampai 31 Disember 2020. Okay. Cuma saya lupa saya minta maaf banyak, dalam slide ni saya lupa nak masukkan ada satu lagi pengecualian untuk dokumen apa ni MOT bagi hartanah yang berharga 300 hingga 500,000, 300 hingga 500,000, dia ada diskaun stamp duty sebanyak RM5,000. Okay, tadi saya dah terangkan cara pengiraan stamp duty tu lah, 100,000 pertama 1%, sampai apa ni 100,000 sampai 500,000 yang kedua tu dikirakan dengan 2% kan. Okey. So tuan-tuan puan kena nampak apa yang saya cuba nak terangkan kat sini. Kalau katalah harga hartanah tu berharga 500,000, sepatutnya stamp duty yang perlu dibayar adalah RM9,000. Okey, yang saya cerita ni untuk dua-dua, pasaran primer dan juga sekunda. So maknanya kalau kita beli subsale pun layak untuk dapat berdasarkan warta kerajaan yang kerajaan dah umumkan ni. So untuk yang berharga 300,000 hingga 500,000, tuan-tuan perempuan boleh dapat peremitan ataupun diskaun duty stamp sebanyak RM5,000. So maknanya tadi kalau kira pengiraan asalnya RM9,000, RM9,000 tolak RM5,000 tinggal baki RM4,000. Maka kita kena bayar stamp duty kepada lembaga hasil sebanyak RM4,000 sahaja. Tu kalau harga hartanahnya berharga RM500,000 lah. Kalau harga hartanah tu kurang lagi, katalah RM350,000 ke RM400,000 ke, lagi kurang lah stamp duty yang kena bayar sebab dah dapat diskaun sebanyak RM5,000 kat situ. RM5,000 ni maknanya tak kisahlah harga hartanah tu as long as bawah RM500,000 hingga RM300,000, even harga tanah tu 320 ke 400 ke, dia akan dapat peremitan sebanyak RM5,000.
Macam tu je pengiraan dia. Okay, so nanti balik nanti saya dah cerita tadi, buka Easy Law, ada dekat situ option untuk you all pilih, ni pembelian kali pertama ataupun bukan. You just click kat situ pembelian kali pertama lah, first house. First house purchase. So bila dia klik kat situ, dia dah kirakan siap-siap, dah tolak dah dia punya premitan ataupun discount duty stamp tu. Senang aja guna apps tu. Saya memang syorkan tuan-tuan puan download, gunakan apps tu, lagi mudah. Okay, so itu untuk MOT lah, untuk MOT. Okay, untuk loan agreement, untuk 300,000 yang ke bawah memang dia terus waive kan. Maknanya premitan tu sepenuhnya lah. Dia terus waive kan. Maknanya tak perlu lagi nak bayar stamp duty untuk loan documentation. Ingat tak lagi yang tadi saya terangkan, general rule je, kalau loan agreement dia punya pengiraan duty stamp adalah loan amount kalikan dengan 0.5%. Itu untuk pengiraan loan agreement punya stamp duty. Okay, so maknanya kalau harga rumah 300,000 ke bawah, tak payah lagi nak bayar stamp duty lah. Untuk SNP, untuk MOT tak payah bayar, untuk loan agreement pun tak payah bayar. Okay, so itu untuk harga rumah 300,000 ke bawah. Okay, untuk harga rumah 300 hingga 500,000, dia punya premitan diskaun untuk stamp duty loan agreement adalah sebanyak RM1,500. RM1,500. Okay. Contoh, katalah tuan-tuan perempuan beli rumah harga RM500,000. RM500,000, loan pun ambil RM500,000. Katalah macam tu kan. So maknanya yang tuan-tuan perempuan kena bayar stamp duty untuk loan agreement adalah 5 kali 5, 25. Maknanya RM2,500 lah. RM2,500 untuk harga rumah yang RM500,000. Okay, itu sebelum premitan ataupun sebelum diskaun diberikan. Okay, so berdasarkan PUA 320 ni, kalau kita beli harga rumah RM500,000, stamp duty yang sepatutnya kita kena bayar adalah RM2,500, tapi disebabkan ada diskaun duty stamp ni, maknanya kita kena bayar cuma RM1,000 saja, sebab RM1,500 tu dah diremitkan ataupun dah diberi diskaun. So itu penjimatan yang tuan-tuan perempuan boleh dapat. Sekiranya tuan-tuan perempuan tanda tangan perjanjian jual beli sekarang, tak payah nak tunggu tahun depan. Okay. Kalaulah dah terdesak nak beli cepat-cepat, rumah yang ada tu mungkin tuan-tuan perempuan takut terlepas ke tangan orang lain, beli je sekarang. Beli je sekarang, sebab penjimatan yang tuan-tuan perempuan dapat tu masih ada, masih ada penjimatan. Kalau kata nak tunggu sampai tahun depan, kita takut rumah yang kita idam-idamkan, yang memang kita dah usah, dah riki berapa banyak kali dah pergi, yang rent ni pula duk melayan, nak pergi tengok viewing lagi sekali lah. Kali ni saya datang nak bawa atuk dengan nenek saya sekali. Okey, rent pun okey lah tuan. Okey, saya bawa lah lagi sekali. Orang yang sama kadang-kadang viewing rumah yang sama sampai 2-3 kali kan. Ada kes yang macam tu, ada cerita yang macam tu. Kawan-kawan rent saya boleh huraikan lah kalau nak dengar cerita kedua orang. Dah tengok banyak kali, dan dah tengok banyak kali, yang owner ni pula, kau ni tengok rumah aku banyak kali dah. Belinya tak juga, bila kau nak beli rumah ni? Kan? Dia duk tanya, lalas barulah dia tegak hati nak beli rumah tu sekarang. So kalau misal kata nak beli sekarang ni, tiba-tiba keluar pula bulan Januari 2021 itu kata kalau sign SMP 1 bulan 1 2021 terus waive kan. Tak ada dah stamp duty sehingga harga rumah RM500,000. Yang kawan ni tadi nak jual harga rumah tu katalah RM350,000 kan, RM350,000. So RM350,000 maknanya pengecualian tu tak dapat penuh lah, dia still kena bayar stamp duty juga. Tapi macam saya dah tekankan tadi, ada lagi premitan ataupun diskaun stamp duty yang diberikan. So jangan risau, kalau nak beli tu teruskan. Beli tahun ni je, tak payah nak tunggu tahun depan. Okay. Alright. So ini pula cerita tentang HOC 2020. Tapi HOC 2020 ni saya tak nak terangkan dengan lebih panjang lah, sebab saya pernah terangkan dulu tentang HOC 2020 dalam rancangan live saya sebelum ni. Dan ini khusus untuk pasaran primer sahaja. Maknanya pembelian direct daripada pemaju sahaja. Dan pemaju ni pula bukannya pemaju yang orang kata apa, jumpa tepi jalan terus tanya dengan dia ni ke tidak kan. Dia ada HOC punya kempen ke tidak. Sebab pemaju ni mestilah berdaftar dengan KPKT. Yang berdaftar dengan KPKT yang memang dah ada lesen untuk buat promosi di bawah HOC 2020 ni. So ini dia punya structure dia lah, structure dia. Dan saya tak nak kupas lebih panjang sebab ni bukan orang kata apa fokus saya pada malam ni, sebab HOC 2020 ni
Saya rasa tuan-tuan puan yang mungkin berminat nak beli dengan pemaju boleh tengok rancangan live saya yang terdahulu di YouTube channel saya lah. Saya ada terangkan tentang kata apa HOC 2020 ni dengan panjang lebar. Kat situ saya dah terangkan satu-satu dan perkara tu saya tak nak kupas lah pada malam ni. Alright. So apa ni yang saya nak highlightkan di sini. Okay. Berapakah penjimatan maksima kalau tunggu beli rumah sekunda selepas 1 bulan 1 2021? Okay, so maknanya selepas dengar apa yang saya terangkan kat sini, mungkin ada di kalangan tuan-tuan puan yang dulunya dalam dilema nak tunggu tahun depan ke ataupun nak beli sekarang, dah boleh buat keputusan dah. Dah boleh buat keputusan selepas mendengar apa yang saya terangkan pada malam ni, insyaAllah. Okey, so kalau katalah tuan-tuan puan tunggu, tak nak beli tahun ni, nak beli tahun depan. Seawal bulan Januari tahun depan, 1 bulan 1 2021, baru nak sign SMP. Okey, so apa yang tuan-tuan puan boleh dapat penjimatan? Okey, so yang pertama tadi, duty stamp pindah milik lah untuk MOT. Okey, untuk pembeli rumah pertama, jika harga rumah yang dibeli adalah RM500,000, tuan-tuan puan akan dapat jimat RM9,000 maksimum lah. Sebab stamp duty dikecualikan sepenuhnya. Stamp duty dikecualikan sepenuhnya untuk MOT punya documentation tadi tu. Okey, itu yang pertama lah. Okey, berbanding sekarang, kalau katalah tuan-tuan puan beli sekarang, tuan-tuan puan boleh jimat RM5,000 sahaja. Sebab apa? Peremitan ataupun diskaun duty stamp tu diberikan terhad setakat RM5,000 sahaja maksima. Okey, so maknanya kalau tuan-tuan puan punya rumah tu berharga RM500,000, stamp duty asal yang dikenakan berdasarkan pengiraan yang saya dah terangkan tadi tu adalah RM9,000. Tapi disebabkan ada peremitan duty stamp sebanyak RM5,000, tuan-tuan puan hanya perlu bayar kepada lembaga hasil dalam negeri sebanyak RM4,000 sahaja. Itu kalau harga rumahnya RM500,000. Kalau harga rumahnya lebih rendah ataupun lebih murah, dia punya diskaun tu memang lagi banyak lah. Sebab RM5,000 kan, instead of kita kena bayar RM4,000 tadi, mungkin silap kita bayar cuma RM1,000 saja. Dia bergantung pada harga rumah yang kita beli itulah kan. Dan kalau tuan-tuan puan beli rumah berharga RM300,000 dan ke bawah sekarang, rumah yang kita nak beli tu harganya RM300,000 dan ke bawah, rumah kos rendah ke, rumah teres murah ke, rumah kat orang kata apa ni kawasan pedalaman ke yang memang harganya mungkin tak sampai RM200,000, RM100,000 lebih je kan. Jangan risau sebab sekarang ni pun tuan-tuan puan dah layak untuk dapatkan peremitan ataupun diskaun penuh untuk stamp duty. Maknanya kalau harga rumah RM300,000 ke bawah macam saya terangkan tadi, tak dikenakan stamp duty even though tuan-tuan puan beli rumah tu sekarang. Okay, nampak ke? Boleh nampak tak? So sekarang ni dah boleh buat keputusan dah. Nak tunggu tahun depan ke tak payah. So tanya balik diri sendiri, nak beli rumah yang harga berapa? Kalau harga rumah RM300,000 ke bawah, tak payah tunggu tahun depan, tahun ni pun dah boleh beli. Kalau harga rumah di antara RM300,000 ke RM500,000, masih lagi ada diskaun sebanyak RM5,000 untuk stamp duty yang kena bayar tadi tu. So maknanya kita nak kena fork out duit tu taklah banyak mana kan. Dan ini khusus untuk pembelian rumah pertama sajalah. Untuk pembeli rumah pertama sahaja. Okey. So, tadi pasal stamp duty MOT. Okay, sekarang ni saya nak terangkan tentang stamp duty untuk loan agreement pula. Okay, so untuk pembeli rumah pertama, jika pinjaman perumahan yang diluluskan adalah RM500,000, anda akan jimat RM2,500 maksima kerana duty stamp ke atas LA dikecualikan lah. LA tu apa? Loan agreement lah. Dikecualikan sepenuhnya. Ini kalau bisa kata tuan-tuan puan tunggu tahun depan, 1 bulan Januari 2021. Nak beli rumah, harganya RM500,000, so dapatlah diskaun RM2,500. Maknanya tak payah nak bayar stamp duty untuk loan agreement tadi tu sepenuhnya. So maknanya kalau katalah berbanding dengan sekarang, kalau katalah tuan-tuan puan beli rumah harga RM500,000, tuan-tuan puan layak untuk dapatkan peremitan ataupun diskaun duty stamp maksimal RM1,500. Maknanya instead of tuan-tuan puan bayar RM2,500, tuan-tuan puan kena bayar cuma RM1,000 saja. Itu untuk stamp duty punya loan agreement punya stamp duty. 0.5% daripada harga pinjaman yang kita apply dengan yang kita dapat daripada pihak bank tadi itulah. So itu cara pengiraan dia. Okey. So rumusan daripada apa saya nak terangkan, apa perkongsian saya pada malam ni, daripada apa yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan puan, bahagian hunting tu perlu dimulakan daripada sekarang.
tuan-tuan puan perlu buat bargain hunting. Maksudnya kena cari deal yang terbaik, deal yang awesome, deal yang handsome, deal yang cun melecun daripada sekarang. Jangan tunggu sampai tahun depan baru nak dapatkan deal tu. Cari deal tu daripada sekarang. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau katalah tuan-tuan puan nak tunggu sampai tahun depan, mungkin saya tak cakap benda tu akan berlaku, saya kata mungkin. Kod katalah vaksin COVID-19 ni dapat seawal bulan 12 2020. InsyaAllah kita doa-doakan secepat mungkinlah vaksin COVID-19 tu dah ada. Dapat aja vaksin COVID-19 ni, semua industri dah boleh buka balik. Owner-owner yang tadi dah diberhentikan kerja tu dapat kerja balik. Kan? Owner-owner rumah subsale tadi yang terdesak nak jual rumah dia cepat-cepat tu, tiba-tiba dapat dah kerja dan dia boleh survive balik. Dia boleh cover balik bayaran installment rumah dia tu. Kan? So ketika tu mungkin dia dah tak rasa nak jual dah rumah dia. Kan? So tuan-tuan puan kena faham kat situ. Setiap benda, setiap musibah yang berlaku ada hikmahnya, dan setiap benda yang jatuh akan bangun balik. Macam bola lah, kita bam bola kat tanah, bola tu akan memantul balik ke atas. Dan COVID-19 ni, percayalah cakap saya, insyaAllah kalau katalah sekarang ni pun dah kecoh kan. Kalau siapa yang baca dalam artikel dalam newspaper dan sebagainya, vaksin tu dah dalam proses untuk dikeluarkan, tak lama dah. So mungkin dalam tempoh beberapa bulan akan datang dah ada dah vaksin tu. Bila dah ada je vaksin tu, mungkin industri penerbangan dah boleh beroperasi, oil and gas, orang dah boleh buat exploration dan sebagainya, dan mungkin industri perhotelan dah start balik, dah boleh rancakkan balik sektor pelancongan. Jadi ketika tu yang kita nampak sebenarnya harga hartanah ni akan sedikit demi sedikit dia akan mula naik balik. Sebab dos yang mungkin nak jual hartanah tu, dia dah tak rasa nak jual, dia akan simpan, dia akan keep balik hartanah tu sebab dia dah boleh ada capacity untuk membayar dia punya installment tu. Dan sekarang ni antara masa yang kita tengok dos yang mungkin tersepit, yang memang terjejas sangat-sangat disebabkan tidak bekerja dan tidak boleh membayar monthly installment loan dia tu, yang mungkin moratorium dia tak diluluskan dan sebagainya untuk dilanjutkan, dia rasa yang terbeban tu, dia rasa dia akan dia terpaksa menjual rumah dia tu sekarang, dan dia akan jual pada harga yang rugilah. Dia terpaksa jual dengan harga yang rugi dan dia tak fikir dah untung, dia fikir untuk selesaikan hutang aja sekarang ni. Okay. So kesimpulan yang saya nak buat ada 3 kat sini. Okay, yang pertama, pastikan harga rumah yang tuan-tuan puan ingin beli di bawah harga pasaran lah. So cari bahagian hunting rumah yang memang di bawah harga pasaran. Boleh check, tengok harga pasaran kat situ. Kalau tak tahu nak tengok harga pasaran macam mana, boleh tanya dengan valuer-valuer, boleh tanya dengan perunding-perunding hartanah, mereka ada maklumat tu. Berbuat baiklah, berkawanlah dengan mereka sebab mereka ada maklumat tu. Nak tahu harga tu market value-nya berapa, diorang jual tu di bawah harga ke tidak, median price-nya berapa, checklah dengan valuer, checklah dengan perunding-perunding hartanah, berkawanlah dengan mereka. Alright. Dan pastikan tuan-tuan puan dapat harga yang terbaik. So bahagian hunting ni, pastikan dapat harga yang terbaik, barulah kita masuk untuk beli. Okay. Dan yang kedua, tanya penjual sama ada dia dalam keadaan terdesak untuk jual rumah atau boleh tunggu hingga tahun depan. Ni biasanya memang penjual-penjual yang nak jual rumah ni, dia akan cakap dia terdesak lah. Sebab yelah dah tak ada kerja, dah tak ada pendapatan, tak ada income, macam ni dia nak sustain, nak bayar dia punya monthly installment dan sebagainya kan. So kalau dia kata dia terdesak, mungkin dia akan jual rumah tersebut kepada bakal pembeli yang sanggup grab the opportunity sekarang. So maknanya tuan-tuan puan perlu bersaing lah dengan orang-orang yang lain. Kalau katalah yang aiming ataupun eyeing for that house, ada 2-3 orang yang memang kalau katalah pergi viewing, kebetulan viewing tu ada ejen yang lain bawa juga prospek buyer dia. So masing-masing duk tengok, ya alamak Mamat ni jadi rival aku ni, dia nak beli juga rumah ni kan. So kita pun tanya dengan ejen yang bawa kita tu, ejen tu pun sahkan, betul yang datang tadi tu, dia pun berminat nak beli rumah ni. Okay, so kalau kita risau, takut rumah tu terlepas kepada tangan rival kita, jadi sebaik-baiknya kita putuskan untuk beli dalam masa terdekat ni lah. Okay. Owner dah terdesak nak jual, dia tak boleh nak tunggu. Yang rival sebelah yang datang tengok viewing dengan kita tu pun dah macam nak beli juga kan. So sebelum kita terlepas dan kita dah shock, dah tengok rumah tu, memang kita dah suka sangat dengan rumah tu, tak payahlah nak tunggu sampai tahun depan, sign je lah SMP sekarang. Dapatkan premitan yang ada sekarang ni, grab lah peluang tu sebelum terlepas.
Okey. Dan yang ketiga, ini yang paling mustahak sekali. Yang paling mustahak sekali, pastikan tahap kemampuan kita untuk membeli rumah tersebut dululah. Ukur baju di badan sendiri. Jangan ukur baju kat badan orang lain. Kalau katalah gaji kita RM5,000 sebulan, janganlah kita tengok rumah yang harga RM700,000-800,000. Kita tengoklah rumah yang berdasarkan kepada kemampuan kita. Tak tahu cara nak kira DSR, tak tahu cara nak kira kita punya financial dan sebagainya, boleh consult dengan mortgage consultant, dengan banker. Tadi Syafiq yang saya sebut tu one of the mortgage consultant yang saya kenal, boleh berhubung dengan dia, insyaAllah. Syafiq, boleh masukkan nombor telefon kalau Syafiq ada lagi lah. Okey. Dan dapatkan khidmat nasihat ke mortgage consultant ni untuk bantu kita lah. Dan mereka ni sebenarnya tak kedekut pun. Mereka boleh bantu kita kalau kita tanya dengan cara yang baik. Kalau kita nak dapatkan info, maklumat dan sebagainya, mereka boleh bantu. Tapi janganlah kita dah tanya dia, lepas tu kita nak beli rumah, kita gunakan khidmat orang lain. Tak bagus lah macam tu kan. So kalau katalah kita dah gunakan khidmat mortgage consultant ataupun banker yang kita dah, orang kata apa, dapatkan info apa semua tadi, kita buatlah bisnes dengan dia pula. Faham tak? So macam tuan-tuan perempuan juga kan. Katalah pergi pasar malam, sebelah ni jual apa ni, pelam, sebelah ni pun jual pelam juga, pelam mangga kan. Sebelah ni jual mangga, ni pun jual mangga juga. Dah tanya-tanya mangga ni apa manis ke tidak, dah test dah rasa dah mangga manis kan, manis apa semua kan. Betul, pergi kat sebelah, orang sebelah punya yang kita beli, kita tak beli dengan dia ni. Tak ke marah orang ni kan? So janganlah macam tu kan. So bagi yang terbaik kepada orang yang dah membantu kita. Kalau misalnya kata kita dah, orang kata apa, dapatkan apa ni khidmat dia tu, kita teruskan untuk membeli dengan dia lah, insyaAllah. Alright. So, okay, nak tunggu atau nak proceed? Okay, so ni soalan yang tuan-tuan perempuan sendiri kena jawab. Saya tak boleh nak tolong jawab untuk tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan perempuan kena jawab sendiri. Okay. Jika anda adalah pembeli rumah pertama dan harga rumah tersebut di bawah RM300,000, tak perlu nak tunggu sampai tahun depan, kerana tuan-tuan perempuan boleh dapat pengecualian duty stamp MOT dan loan agreement berdasarkan Warta PUA 377 dan PUA 321 tadi. Sekarang pun dah boleh dapat. Pengecualian duty stamp tu dah ada dah sekarang ni. Tak payah nak tunggu tahun depan. Okey, yang kedua, jika anda adalah pembeli rumah pertama dan harga rumah tersebut di antara RM300,000 hingga RM500,000, anda masih boleh menikmati diskaun duty stamp, MOT dan loan agreement, maksimum untuk MOT sehingga RM5,000 dan untuk loan agreement sehingga RM1,500. Itu dia punya peremitan lah ataupun diskaun duty stamp tu. Okey, yang ketiga, jika anda nak beli rumah dengan pemaju dan anda layak di bawah HOC 2020, tak perlu tunggu sampai tahun depan. Sebab HOC 2020 ni dia berlangsung sehingga bulan, tak silap saya, bulan Mei 2021. Kalau misalnya kata nak beli dengan pemaju, nak grab peluang HOC tu, beli sekarang je lah. Tak payah nak tunggu tahun depan. Tak payah nak tunggu tahun depan. Sebab yang apa ni, HOC 2020 tu sampai bulan Mei 2021 saja kan. So apa ni, sebaik-baiknya kita grab peluang tu sekarang. Okey, dan yang keempat, jika anda risau rumah yang anda nak beli itu terlepas ke tangan orang lain, lebih baik anda beli sekarang. Ini yang saya ulas tadi lah. Dah tengok, dah aim dah nak beli rumah tu, takut rival kita ambil, dan takut penjual tu jual pada rival kita, dan kita belilah sekarang. Okey, dan yang kelima, yang paling besar, anda dah cek tahap kemampuan anda dan loan anda tiada masalah. Okey, so yang paling besar yang kat situ lah. Loan anda tak ada masalah, dan kalau misalnya kata loan tu dah kira-kira kemampuan kita boleh membayar monthly installment dan sebagainya, by all means, bismillahirrahmanirrahim, selawat banyak-banyak, doa lah banyak-banyak, tawakal je lah kepada Allah, dan kita sign je lah perjanjian jual beli tu dalam masa yang terdekat ni, insyaAllah. Okay. So kalau anda dah dapat jawapan terhadap semua soalan yang saya nyatakan tadi tu, kenapa anda nak tunggu sehingga tahun depan? Beli je lah sekarang. Tak payah nak tunggu sampai tahun depan, insyaAllah. Okay, so ada apa-apa soalan?